Kurungan 2, perzinaan yang boleh dituduh dan didakwa di bawah kesalahan zina muhsan, iaitu lelaki atau perempuan yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkahwin, iaitu telah merasai kenikmatan persetubuhan secara halal. Kedua-dua lelaki dan perempuan itu mestilah baligh, berakal, merdeka dan telah pernah berkahwin. Sebab tu disebut tadi mukallaf. Mukallaf. Kalau dia pernah berkahwin tetapi gila, pernah kahwin, ada lelaki ni dia meroyan, ada juga lelaki meroyan, jadi gila, masalah mental. Pasal apa berlaku? Pasal isteri dia meninggal. Ada tak? Ada. Kat mana? Padang Serai. Ada. Kontraktor besar dulu. Mungkin dia bergantung dengan isteri dia. Kan? Bergantung dengan isteri dia. Tiba-tiba isteri dia meninggal. Gelong dia. Jadi gelong. Tapi kalau dia melakukan persetubuhan sedangkan dia pernah menikah. Kalau dia melakukan, apakah dia boleh dikenakan hukuman hudud? Boleh atau tidak? Sudah pasti tidak. Pasal apa? Pasal akalnya. Dia sudah dikategorikan bukan mukallaf. Sebab dia dikategorikan hilang akal, tidak siuman, ataupun bahasa kasar dia kita sebut gila. Walaupun dia pernah berkahwin. Tapi yang nak kena tu siapa dia pula? Yang boleh jadi yang perempuan tu yang ajak dia melakukan perzinaan. Perempuan tu pula baligh, berakal dan merdeka. Mana kata perempuan tu mukallaf. Maka yang wajib direjam adalah perempuan tersebut. Lelaki tersebut terlepas. Kena tengok semua benda tu. Kurungan 3, perzinaan yang tidak cukup syarat-syarat yang disebutkan dalam ceraian 2. Tadi atas tu. Tidak boleh dituduh dan didakwa di bawah kesalahan zina muhsan. Tetapi mereka itu boleh dituduh dan didakwa di bawah kesalahan zina ghairu muhsan mengikut syarat-syarat yang dikehendaki oleh syarak. Sebab tu kadang-kadang perzinaan ini, kadang-kadang perzinaan itu boleh dikenakan hukuman had dan boleh tidak dikenakan hukuman had. Boleh jadi kedua-duanya pasangan tersebut dipaksa. Boleh jadi. Dipaksa. Kalau hampa tak buat persetubuhan, kami bunuh. Contoh berlakunya perompokan di rumah ataupun berlakunya peperangan. Peperangan dipaksa. Kan? Paksa buat. Jadi yang tu boleh tak dihukum di segi hukuman had? Tak boleh dihukuman hukuman had sebab di situ berlakunya paksaan. Banyak lagi ni kita nak buka minda aja. Baik orang tu muhsan ataupun ghairu muhsan. Asal saja dipaksa, maka yang had berkenaan yang kena paksa tu tak boleh dijatuhkan hukuman had, melainkan suka sama suka. Sebab tu kata berlaku perkosaan, pemerkosaan dalam istilah kita berlakunya perkosaan ataupun rogol. Yang hak sebut mukallaf tadi, yang baligh tu umur berapa?
Yang tu kena tengok juga umur dia, baligh, umur berapa. Umur asal saja 15 tahun. 15 tahun dah dianggap baligh. Walaupun tak keluar air mani ataupun tak bermimpi berkahwin keluar air mani. Asal saja dia umur 15 tahun maka sudah dianggap baligh. 15 tahun bukan ikut 15 tahun Masihi, tetapi ikut tahun Islam. Bulan Islam. Macam kita lah ni, contoh umur 50 tahun. Kena tambah 2 tahun. Mana kata umur kita 52 tahun. Bukan 50 tahun. 50 tahun mengikut kalender Masihi, tahun Masihi. 52 tahun mengikut tahun Islam. Jadi jangan rasa, aku baru umur 48. Tambah lagi 2. 50 dah. Nah, hebat. Ataupun umur dia 40 tahun. Atau 42 tahun. Tambah lagi 2 tahun. Kira sebab tahun kalau mengikut dia kira sini, kalau dalam kitab-kitab pengajian Islam, kalau disebut tahun bulan tu sudah pasti mengikut kalender tahun Islam, bukan kalender ataupun tahun Masihi. Dia sebut 15 tahun, itu adalah mengikut tahun Islam. Jadi kalau 15 tahun tu lebih kurang, kalau ikut Masihi lebih kurang 14 tahun. Lebih kurang lah umur 14 tahun dah dianggap baligh. 14 tahun tu ikut tahun Masihi. Sebab tu bila disebut 7 tahun ajak anak sembahyang, 10 tahun rotan. Paksa boleh didenda kalau dia tak sembahyang 10 tahun. Itu ikut tahun Islam. Kalau kita ikut tahun Masihi, 7 tahun tu lebih kurang 6 tahun. Kena ajak dah umur 6 tahun. Lepas tu dia tadika lah bagi kita. Sebab kita sudah terpengaruh dengan tahun Masihi. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang zina, muhsan dan ghairu muhsan. Perkara 17 kurungan 1. Seseorang yang melakukan zina muhsan, sama ada lelaki atau perempuan, wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had, yakni rejam, iaitu dibaling dengan batu sederhana besarnya hingga mati, sebagaimana dinyatakan dalam perkara 15 kurungan 2. Wallahu alam. Azan kita berhenti kan, insyaallah. Azan tu. Lagi kita buka soalan. Kalau nak tanya apa ke? Allah. Syadana Muhammad.
La haula wala quwwata. La haula wala. Allah. La ilaha illallah. Muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulannya lah untuk malam ni perlu kita ingat perkara yang berkaitan zina ni boleh berlaku kepada sesiapa jua dan di mana jua, termasuk kita boleh berlaku. Yang namanya disebut sebagai nafsu. Sebab ada dalam masyarakat kita dan memang berlaku yang mana keluarga itu keluarga yang beragama. Keluarga beragama. Mak ayah dia memang rajin pergi masjid, dengar kuliah sembahyang dan sebagainya memang di masjid. Tetapi kerana kurangnya pemantauan terhadap anak-anaknya dan memberi kepercayaan 100% kepada anak-anaknya, lebih-lebih lagi anak perempuan, akhirnya berlakulah apa yang telah berlaku, yang mana anak perempuan dia, bayangkan memang bagus keluarga tu, tapi disebabkan hawa nafsu ni, dia tak kira siapa bila main. Akhirnya anaknya itu dalam senyap-senyap mak ayah dia pergi masjid dan sebagainya, anak dia telah melakukan perkara yang tak sepatutnya, sehinggalah melahirkan anak, lahir anak. Bayangkan ni dalam masyarakat kita. Tapi nak hukum macam mana? Sebab kanun jenayah syariah di mahkamah syariah belum diberlakukan secara sempurna. Jadi ini menyebabkan masyarakat Islam dalam negara kita dia tak rasa takut bab yang tu. Ni atas diri masing-masing kita untuk menghindari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena banyak berdoa lah. Banyak berdoa kepada Allah taala. Sebab kita yang ada anak, yang mana ada cucu, baik lelaki, baik perempuan, ataupun atas diri kita sendiri, ataupun isteri kita, ataupun suami kita, minta lindung sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala daripada melakukan perkara yang kemungkinan besar boleh berlaku pada sesiapa saja. Sebab tu jangan kita anggap dia kot, dia. Tak. Bab ni kena minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh. Kan? Bacalah doa minta lindung tu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun cakap dalam bahasa Melayu. Jangan tinggal Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, jangan tinggal sampai habis. Ataupun Allahumma inna na'udzubika pitang mana dah. Banyak doa sangat. Bacalah yang mana pun. Kan? Yang mana pun baca. Kemudian doa pada anak juga, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin.
Ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Senang je. Rabbi habli minas solihin. No? Ataupun Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jangan tinggal. No? Rabbi ja'alna muqimas salah. Jangan tinggal juga yang tu. Sebab zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan ujian yang cukup mencabar. Tak serupa zaman kita dulu. Tak sama. Sebab benda no, tak tengok wayang pun boleh tengok dalam handphone. Benda dalam bilik. Dulu kita bolehlah beli TV tahun 80-an. Nyahat buka tu. No, pakai peti tu. Siapa ada yang tu zaman tu kira kaya lah mula-mula. Kan? Kira kaya lah dia tu. Lepas tu TV warna. Zaman lah ni, handphone. Seorang satu. Bayangkan. Zaman dah kena pantau. Saya nak mengingat diri saya sendiri. Bukan tuan-tuan sidang jemaah saja. Tapi diri saya sendiri. Sebab saya pun ada anak. Kita beringatlah. Dalam kita beringat. Dalam kita memantau. Dalam kita berdoa pada Allah. Supaya zuriat keturunan kita tidak melakukan perkara-perkara dosa besar. Dosa besar. Dosa kecil ni mungkin kita tak boleh nak hindar lah. Memang duk berlaku kat kita. Kan? Sagi balik lagi tengok amal lalu. Dosa kecil. Kan? Jangan pergi terpa amal itu pula. Mana nak tahu? Hanya tu jadi bab lain dah. Sebab tu dosa kecil, dosa besar. Kadang-kadang kita tak boleh nak hindar lah dosa kecil ni. Tambah pula pergi supermarket ke apa ke dan sebagainya. Ni memang benda tu. Sebab tu kena banyak beristighfar lebih-lebih lagi selepas sembahyang. Pasal apa lepas sembahyang? Sebab kita baru sudah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita bersuci. Bila-bila pun boleh beristighfar ni. Tapi yang sebaik-baiknya lepas sembahyang jangan terbelah. Doa lah dulu. InsyaAllah. Mudah-mudahan dan manfaatnya untuk diri sendiri dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita membincangkan untuk permulaan berkaitan dengan bab zina, hukuman hudud berkaitan dengan zina insya-Allah. Mudah-mudahan kita faham dan kita dapat menghindarinya walaupun hukuman itu belum lagi diberlakukan di dalam negara kita, walaupun masyarakat Islamnya jumlahnya masih majoriti.